kematian suaminya akibat jatuh ke laut, mayat suaminya tak jumpa-jumpa. Polis sudah mengesahkan suami telah meninggal dunia. Sekarang sudah 5 tahun suami dia meninggal dunia. Sekarang kawan saya itu ada seorang pakwa, pula dah, dan ingin berkahwin. Masalahnya sekarang Jabatan Agama Islam tak benarkan perempuan itu kahwin dengan alasan takut semami kembali semula lepas beberapa tahun. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini di dalam Islam? Baik, memanglah benar tidak ada hak yang tertentu mesti ditetapkan supaya nak mengesahkan seseorang itu mati. Dia jatuh di laut, tak balik. Nampak? Tak balik. Jadi tak tahu mati ke tidak, memang tak boleh kahwin dengan orang lain. Tetapi sepatutnya kita kena lihat pula kebajikan isteri ini. Dah sampai bertahun-tahun, patut keluarkan satu resolusi, satu keputusan bahawasanya telah mati pada adat. Patut buatlah 3 tahun ke atau 2 tahun tak balik, diisytiharkan mati. Bila dia kembali semula, maka hukumnya sah bersama suami yang asal dan terbatal pernikahan dengan suami yang kedua. Ini yang diamalkan oleh ulama-ulama di zaman dulu. Suami mati, hilang, tak tahu mati ke tak. Suami hilang, tak tahu mati ke tak. Dia orang sampai puluh-puluh tahun tak boleh kahwin. Tapi kalau suami bini hilang di laut, beres. Faham tak? Gua ni, tak imam. Bini hilang di laut, beres. Tunggu tak? Tak tunggu dah. Dah dalam seminggu nikah dah, tak imam. Jadi puan, kebajikannya dilihat oleh ulama-ulama. Kalau begini, kesian kau puan. Maka dibuat ketetapan 2 tahun atau 3 tahun. Bila tak balik juga, maka sah berkahwin dengan suami yang lain. Nampak? Soalan terakhir. Mana dia? Suami saya bila menegur saya garang sangat. Walaupun saya melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi saya tak suka cara suami saya menegur saya. Terlampau garang, menjerekoh menengking saya. Ustaz, tolong beritahu cara yang betul untuk menegur isteri kerana suami saya ada pada malam ini. Sudah kerja. Tak apalah, dia nak tanya siang kau ke dia. Siang ke dia nak buat gua ni. Jadi Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik suami adalah suami yang paling baik dengan isteri dia. Kita lembut dah dengan isteri kita. Dalam masjid ni kita lembut sekali, contoh. Maka kita yang terbaik malam ni. Tiba-tiba ada orang belakang dia duduk luar, dia lebih lembut daripada kita, dia yang terbaik. Itu maksud dia. Faham tak? Jadi begitulah orang puang. Kita nak tegur dia. Kita ni bila kita ni jadi suami, kita kawam. Kawam ni maknanya kita mengepalai, kita ketua dia, kita bos dia, dia duduk bawah kita. Jangan ambil kuasa veto mentang-mentang kita bos, kita nak terkoh nak apa. Tak. Jadi berlembutlah. Wajib tegur bila salah, tapi cara kita menegur biarlah dengan kasih sayang. Itu cara dia. Tak boleh ke gitu? Ni kadang betul isteri kita salah. Apalah bodoh punya bini, tak tahu aku dah larang berapa kali. Bini kita dalam terberok situ. Ada hak sepak bini lapar apa semua. Lepas tu kita beri peringatan. Orang puan kalau nak kahwin, jangan kahwin dengan ahli-ahli persatuan persilatan dan sebagainya. Nampak? Sebab dia orang pandai silat. Bila di rumah dia silap kita dulu. Faham tak? Kita lambat buat air, lepuk lepak. Hak pandai taekwondo, dia taekwondo muka kita. Kita kahwin dengan hak taekwondo, ingat ke dia nak jaga kita bila kita jalan tengah jalan. Tak, bila kita balas malam-malam, dia taekwondo kepala kita dulu. Jadi apa nak kahwin, cari bakal suami hak lembut-lembut. Hak suka gubahan bunga dan sulam. Dia gitu. Memang dia tak faham kita. Lembut. Kalau kita tepuk dia, dia gitu. Dia gitu. Jadi gitulah, gurau-gurau juga, jangan siapa laki hamu, siapa tumbuk bini, siapa lepas, siapa je kau dia orang puang, dia terkejut. Tangan kita tangan kasar tu hang buat. Kita tengok dengan tangan orang puang kan molek, halus je.
ni pergi lepas muka bini, tangan kerja pasar mozek. Lepas muka bini. Nah, isteri kita kan, tengok masa kita nak minta anak dia, masa kita nak risik kan, kita minta molek kan. Nah, Assalamualaikum, masa pergi rumah bini dulu merisik khabar. Nah, pergi masa kita pergi buat backing, Assalamualaikum. Apa? Aku nak tengok anak mu. Kalau kenal, aku nak buat bini. Siapa nak bagi anak? Orang tutup itu, balik tutup itu. Nah, tapi kita pergi dengan lembut. Assalamualaikum. Nampak? Waalaikumsalam. Siap dengan patung pula. Dah, kau teruk, kau sepik. Ada anak, buat tubik. Dah. Lembut, jalan pun gini. Tapi bila kahwin, lepaslah, sepak terajang. Nah, tanya dengan molek walaupun dia ambil duit kita. Nah, atau kita tengok nama benda ada dalam mesej dia. Tanya dengan molek lah, dengan lembut. Nah, panggil dengan molek. Yang coba kau jujur padaku. Faham? Tanya molek gitu. Baru dia rasa suami aku hormat pada dia. Walaupun aku buat salah, tapi dia tanya aku dengan penuh kasih sayang. Kalau gitu, dia mudah insaf. InsyaAllah kita sambung lagi pada malam esok di Masjid Al-Azim Pandan Indah. Kita ada satu pengumuman, iaitulah kita lancarkan kutipan derma untuk menyiapkan projek S&R. Jadi solat dan rehat. Biasa kat highway, tapi kita buat solat dan rehat. Masjid Ar-Ridwan hak pertama ni, di Ulu Kelang ni. S dan R projek ni kita akan buka jalan orang daripada highway ni masuk sini untuk bersih diri, untuk mandi, kecing berak, bersolat dan seumpamanya, sambung balik perjalanan. Jadi kita perlukan sumbangan-sumbangan, tempat tumpuan sumbangan derma. Jadi harap-harap tuan-tuan dapat memberi sumbangan, dan supaya projek yang amat murni ini dapat disiapkan mengikut jadual. Jadi kita lihat risalah yang kita letak di depan pintu masjid nanti, kemudian risalah seperti ini kita bacalah, kemudian kita berhubunglah dengan pihak yang berkenaan untuk memberi sumbangan, sebagai saham kita untuk menjayakan projek solat dan rehat, kemudian teruskan perjalanan di masjid yang kita ada pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi, dipanjangkan umur pada malam esok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi